Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, murid-murid semua, kita jumpa lagi dalam pelajaran akhlak tahun 3, sambungan kepada tajuk pada minggu lepas, iaitu menjaga masa. Okey, murid-murid semua, Ustaz harap murid-murid boleh buka buku teks akhlak tahun 3 dan kemudian tengok dekat muka surat 22. Okey, tengok dekat muka surat 22. Okey, muka surat berapa murid-murid? Muka surat 22. Okey, lihat dalam muka surat 22 iaitu berkaitan dengan cara-cara menjaga masa. Okey. Okey, kita lihat dekat sini murid-murid, dalam slide ini sama seperti dalam buku teks murid-murid semua. Yang mana cara-cara menjaga masa ini ada 5 semua. Okey. Yang pertama ialah umat Islam disuruh mengambil peluang 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, macam lagu Raihan tu dalam nasyid. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Okey, mesti pernah dengar kan? Okey, kita lihat satu persatu. Okey, yang pertama, muda sebelum tua. Okey, muda sebelum tua, yang mana semasa muda lah kita melakukan amalan yang banyak sebelum tua. Kerana apa? Masa muda itu kita masih kuat, dan kalau dah berumur ataupun dah tua, risau kita dah tak larat. Okey. Yang kedua, kaya sebelum miskin. Okey, kaya sebelum miskin. Okey, yang mana kita menghulurkan bantuan kepada yang memerlukan. Okey, contoh, kalau kita ada seorang kawan yang agak kurang berkemampuan, kita bantu kawan kita. Okey, boleh faham? Okey, yang ketiga, lapang sebelum sempit. Okey, melakukan pelbagai amalan kebaikan sebelum kesuntukan masa. Okey, sebelum kesuntukan masa, yang mana semasa kita free, kita buatkan amalan-amalan yang pelbagai, ataupun kita melakukan aktiviti-aktiviti yang berfaedah sebelum kesuntukan masa. Okey, boleh faham? Okey, bagus. Okey, cuba tengok dekat muka surat 23 tu pula, sambungan kepada muka surat 22. Okey, yang keempat ialah sihat sebelum sakit. Okey, yang mana semasa sihat hendaklah mengambil peluang sepenuhnya untuk melakukan amalan yang baik sebelum ditimpa musibah. Okey, masa sihat ni lah kita mengambil peluang untuk melakukan kebaikan, menambah amalan. Okey, so jadi bila kita dah sakit nanti, apa yang kita nak lakukan pun kita dah tak larat. Jadi semasa sihatlah kita perlu lakukan. Okey, yang kelima, hidup sebelum mati. Okey, hidup sebelum mati. Hayataka qabla mautika. Hayataka qabla mautika. Hidup sebelum mati. Okey, semasa hidup, gunakanlah masa sebaik-baiknya sebelum meninggal dunia. Kerana apa murid-murid semua? Hidup ini hanyalah sekali saja, betul? Bagus. Okey. Dan masa kita hidup ni lah kita perlu menggunakan peluang yang sebaiknya untuk menggandakan ataupun menambah amalan kita. Solat, puasa. Okey, kita bantu mak ayah menjadi anak yang soleh. Kita perbanyakkanlah amalan
kita. Kerana apa? Kalau kita dah mati ataupun kita dah meninggal dunia, kita dah takkan buat lagi perkara-perkara yang biasa kita buat. Kerana apa? Kita dah pun dalam kubur. Okey, bagus. Seterusnya, tengok dekat muka surat 24. Okey, dekat muka surat 24 ini adalah hikmah menjaga masa. Apakah hikmah menjaga masa? Okey, yang pertama, dipercayai rakan-rakan. Okey, dipercayai rakan-rakan. Sebagai contoh, Ustaz ambil contoh Nafis lah hari ni. Okey, Nafis bagi tahu dekat siapa selain Nafis bagi tahu dekat Asif. Okey, Nafis bagi tahu ke Asif, Asif besok pagi dalam pukul 9 awak kena datang jumpa saya. So jadi Asif pun datang pada tepat masanya. Okey, bila seringkali Asif datang jumpa dengan Nafis dengan keadaan waktu yang tepat, tidak pernah pun terlewat, maka kawan-kawan dia pun, rakan-rakan dalam kelas pun akan percaya dengan Asif. Okey, boleh faham? Dan yang kedua yang paling penting adalah akan memperolehi kejayaan. Okey, bila kita menjaga masa ini, kita akan manage diri kita. Kita akan ada jadual diri kita. Kita tahu apa yang kita nak buat. Jam ni apa kita nak buat. Jam sekian apa yang kita nak buat. So jadi bila kita dah tahu manage ataupun ada jadual masa dalam diri kita, secara tidak langsung kita pun dah menjaga masa, yang mana natijahnya ataupun hasilnya ialah murid-murid akan dapat memperolehi kejayaan. Okey, boleh faham? Dan yang ketiga, dikasihi semua orang. Okey, orang yang menjaga masa ini seperti contoh Asif tadi, rakan-rakan dan semua kawan-kawan dia akan sayang dia. Tapi kalau ada murid-murid yang tidak menjaga masa ini, Ustaz kata, Ustaz nak murid-murid datang ke kelas pada sekian-sekian, pada jam 10. Okey, tapi murid datang dalam pukul 11, pukul 12, tidak menepati masa, maka itu akan membuatkan orang benci dengan kita. Okey, boleh faham? Okey, bagus. Seterusnya, tengok dekat muka surat 25. Okey. Dekat muka surat 25 ini adalah berkaitan dengan keburukan membuang masa. Okey, kalau kita suka untuk membuang masa, maka keburukan yang kita akan dapat ialah yang pertama, beban kerja yang bertambah. Beban kerja bertambah. Okey, contoh Ustaz kata, okey, hari ini Ustaz bagi kerja rumah, murid-murid perlu siapkan dan hantar pada minggu hadapan. Okey, bila tiba minggu hadapan, Ustaz tanya, murid-murid dah siap ke belum? Belum lagi siap. So jadi Ustaz bagi lagi kerja rumah, semakin lama semakin banyak. Dan disebabkan banyaknya kerja rumah itu, murid-murid akan terasa terbeban kerja. Kerana apa? Kerja bertambah. Okey, bagus. Boleh faham? Okey. Dan yang kedua, banyak kerja akan bertangguh. Banyak kerja akan bertangguh. Bila dah semakin banyak kerja yang murid-murid tidak siap, maka makin lama akan datanglah satu perasaan, iaitu perasaan malas. Bila ada perasaan malas,
maka kita akan sering sekejap lagi lah saya buat, sekejap lagi lah saya buat, lepas inilah saya buat. So jadi kerja semakin bertangguh. Okey, boleh faham? Dan yang ketiga ialah kurang dipercayai oleh orang lain. Okey, kurang dipercayai oleh orang lain. Okey, sebagai contoh, kita ambil contoh siapa lagi? Okey, kita ambil contoh Fadlullah. Okey, Fadlullah berjanji dengan Dion. Dia kata, Dion, saya akan datang ke tempat awak pada pukul 9 untuk mengambil buku. Okey. Tapi dalam pukul 9 tu pun Fadlullah belum sampai lagi. Pukul 10 pun Fadlullah tak sampai lagi. Pukul 2 petang baru Fadlullah sampai. So jadi bila dah sering kali berlaku perkara yang sama, Fadlullah asyik datang lewat untuk ambil buku, maka makin lama semakin lama orang ataupun kawan-kawan Fadlullah tidak akan percaya kepada Fadlullah. Tetapi bila Fadlullah datang dengan tepat pada masanya, saya nak ambil pukul 9, pukul 9 dah ada dah, maka kawan-kawan Fadlullah akan percaya dengan Fadlullah. Okey, boleh faham setakat ni murid-murid? Okey, murid-murid semua. Jadi di sini murid-murid semua, Ustaz harap murid-murid boleh faham dengan apa yang telah kita belajar pada hari ini di dalam tajuk menjaga masa. Okey, kita pun dah habis dalam tajuk menjaga masa. So jadi di sini murid-murid semua, minggu hadapan kita akan berjumpa kan. Murid-murid akan datang ke sekolah. So jadi sebagai tugasan yang Ustaz nak bagi kepada murid-murid ialah Ustaz nak murid-murid tolong baca untuk pelajaran 1 dan 2. Okey, pelajaran 1 dan 2 iaitu berkaitan dengan anak soleh dan peribadi mulia. Okey, peribadi mulia. Dan bila murid-murid dah kembali datang ke sekolah, Ustaz akan bertanya soalan berkaitan dengan anak soleh dan peribadi mulia. Okey, murid-murid saya. Okey, sampai di sini saja. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.